Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama saya lagi, Ammar Sufi Ali. Okay, hari ni kita tengok isu Palestin dengan Israel ni nampak macam dah reda, nampak macam dah berdamai, nampak macam dah gejatan senjata. Guys, tolong jangan percaya benda ni, dan kita kena sentiasa ambil tahu dan aware pasal Palestin ni, sebab isu antara Israel dan Palestin, Baitul Maqdis, Al-Aqsa ni akan habis sampai hari kiamat. Sebab ini ada dalil dia dalam Quran dan hadis yang peperangan terakhir dan orang Yahudi ni akan dihancurkan dekat tanah tu sendiri. Jadi kita akan tengok orang Israel yang akan terus menyerang Palestin ni, dan benda ni dah berlaku bertahun-tahun dulu dan akan terus berlaku sampai hari kiamat. Dan kita akan tengok diorang ni akan terus menyusahkan, akan terus menyerang Palestin ni. Jadi kita kena terus share dan kita kena terus ambil ilmu dan ambil tahu apa isu yang berlaku kat Palestin dari masa ke semasa. Okey, saya nak share pasal siapa kaum Israel ni, daripada mana datang asal usulnya diorang ni, dan kenapa diorang ni jahat sangat. Kenapa diorang ni macam tak ada keperimanusiaan buat dekat orang Palestin sampai macam ni. Orang bom bangunan, dia bom budak, dia bom orang tua semua. Kenapa dia orang jahat macam ni? Hari ni saya nak share dari mana datang asal usul orang Israel ni. Okey, jadi sebenarnya Israel ni adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita tahu nama Israel ni adalah Isra ni, ada ulama pendapat maksud dia adalah hamba. Il ni adalah Allah, Tuhan. Jadi Israel ni adalah hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ni merujuk kepada salah seorang nabi yang bernama Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni dia anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam, dan Nabi Ishaq ni anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada isteri pertama dia iaitu Siti Sarah. Masa dia kahwin dengan Siti Sarah, mula-mula tak ada anak, kemudian dia kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak Nabi Ismail alaihissalam, dan daripada Nabi Ismail lah lahirnya Nabi mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau jangan lupa selawat. Dan lepas tu bila dia dah kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak Ismail, bila umur dia dah lanjut, malaikat datang bagi tahu yang Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ni akan dapat anak bernama Ishaq. Dan daripada Ishaq ni lah lahirnya Nabi Yaqub yang dipanggil Israel. Tapi salah ke kita kutuk Israel, kita kecam, kata Israel jahat, Israel macam-macam lah kita kutuk Israel? Salah ke? Setengah ulama pendapat, contoh Ustaz Abdul Somad sendiri, pendapat yang tak salah pun sebenarnya kita kutuk Israel. Sebab uruf keadaan sekarang memang kita tahu Israel je, kita merujuk kepada negara Israel, orang jahat, Zionis Israel ni, bukan kepada Nabi dulu. Tapi lebih tepat ataupun lebih bagus kita cakap Zionis lah, Yahudi ni, yang diorang ni memang dah seleweng kat Bani Israel ni. Jadi kalau korang tengok plate orang Palestin, plate kereta diorang, kalau orang Palestin dia tulis huruf P, kalau orang Israel dia IEL ataupun IL. Il ni merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada Allah. Memang kalau kita tengok tak kitab dulu, nama-nama malaikat pun dia beri Jibrail, Mikail, Israfil, Israel, ni semua ada il ni merujuk kepada Tuhan. Dan begitu juga nama Nabi Ismail ni, ulama pendapat yang mana Nabi Ismail ni nama dia diberi setelah sekian lama Nabi Ibrahim tak dapat anak, dia doa ke Allah dan Allah telah dengar. Isma' tu dengar, Allah mendengar, iaitu Ismail. Okey, jadi Bani Israel ni hampir dikatakan setiap juzuk dalam Al-Quran ada cerita kisah Bani Israel ni. Istimewa sangat ke diorang ni, Bani Israel ni? Dan kisah Nabi paling panjang yang diceritakan dalam Quran adalah Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam ni dia lah pembawa ataupun penyelamat Bani Israel ni. Banyak kisah kita akan dengar, aku akan share dalam video ni. Okey, asalnya Bani Israel ni diorang ni daripada anak-anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni kan tadi dapat gelaran Israel ni kan, hamba Allah tu. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak, dan 12 orang anak ni lah lahirnya 12 suku kaum Bani Israel ni. Dan diorang ni sebenarnya sangat-sangat special. Dalam Quran Allah bagi tahu tak ada mana-mana kaum sebelum Bani Israel ni yang diberi kelebihan macam tu, dan tak ada mana-mana kaum selepas dia yang Allah bagi kelebihan macam tu. Hatta kita pun tak dapat kelebihan macam Bani Israel ni, yang mana Bani Israel ni diorang ni walaupun macam-macam nikmat Allah bagi tahu dalam Quran, tapi banyak ayat yang Allah bagi tahu, ya Bani Israel ladhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan kamu nikmat-nikmatku. Maknanya Allah bagi diorang ni macam-macam nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Dan Allah bagi tahu yang diorang ni memang Allah lebihkan kaum-kaum Bani Israel ni berbanding kaum-kaum terdahulu. Antara nikmat yang Allah bagi kepada Bani Israel ni, kenapa diorang ni special? First kali, Bani Israel ni, orang Israel ni pada waktu dulu, kalau diorang berjalan di tengah panas, di padang pasir ke, diorang tengah travel safar ke, ada satu awan akan melindungi diorang, so diorang tak akan panas. Baik, kau bayangkan awan jalan atas diorang, ini dah macam para wali dah. Ini istimewa je Bani Israel ni. Dan antara lain kelebihan Bani Israel ni juga, diorang ni satu ketika diorang dah selamat daripada dikejar. Kan kita tahu yang Fir'aun laknatullah, diorang ni nak hapuskan Nabi Musa, dia nak kejar Nabi Musa, dan ada 12 kaum Bani Israel yang ikut Nabi Musa, yang kita tahu bila Nabi Musa ketuk lautan tu terbelah, ada pendapat kata terbelah 12 lorongan. Inilah lorongan Bani Israel yang diorang jalan ni. Jadi lepas dia lari daripada Firaun ni, diorang haus. Dia minta, ya Nabi Allah Musa, engkau minta ke Allah, hai kita orang haus lah. Jadi kita dalam keadaan haus, dalam keadaan terdesak, kita ni kalau dapat air pun kita akan minum je lah kan, kena kongsi ke, air panas ke apa ke, tapi dalam keadaan terdesak haus kita minum je. Tapi Bani Israel ni nak tunjukkan berapa perangai diorang ni, perangai yang pelik, perangai yang aneh, perangai yang tak berapa baik. Dalam keadaan terdesak pun diorang kata kami tak nak share. Jadi bila Allah perintahkan Nabi Musa ni suruh
ketuk batu, terpancarlah 12 mata air yang mana setiap kaum ada air khas. Kau bayangkan, kaum kau ataupun kau punya keturunan, bangsa kau ada satu mata air khas yang korang boleh minum. Ini istimewanya Bani Israel, tapi diorang still tak bersyukur. Antara lain keistimewaan Bani Israel ni, apa yang diorang dapat? Diorang dapat makanan daripada syurga, daripada langit. Masya Allah kan, dalam Quran Allah beritahu manna wa salwa, Allah bagi dia makanan daripada langit, yang mana dia doa, dia kata kat Nabi Allah Musa, wahai Musa, kau minta ke Allah makanan, kami lapar. Kemudian Nabi Musa doa untuk diorang dan makanan daripada langit diturunkan. Manna wa salwa ni pendapat kata apa? Manisan dan burung. Masya Allah, makanan turun daripada langit, Allah bagi diorang. Bila diorang makan makanan ni, makanan yang istimewa turun pada langit. Ada pendapat kata makanan daripada syurga. Bila dia dah jemu makan makanan ni, dia kata apa? Dia kata, wahai Nabi Musa, kami dah bosan, lebih kurang lah, kami dah boring lah makanan ni, tak ada makanan lain ke? Bagilah kami, dalam Quran kata apa? Dia minta apa? Bawang putih, bawang merah, bagilah kami timun, bagilah kami dal. Ini yang diorang minta. Padahal benda-benda ni ada je kat muka bumi ni, boleh je diorang senang-senang cari. Tapi nak tunjuk mengadanya diorang ni, banyak songehnya diorang ni, Allah bagi makanan pada langit, dia minta makanan-makanan macam tu. Jadi korang ada tak sifat-sifat macam Bani Israel ni, yang macam dah bosan dengan makanan sama? Hari ni asyik-asyik makan ayam je, asyik-asyik makan ikan je, tukarlah sikit McD ke Starbucks ke. Ada tak kita sifat-sifat Bani Israel ni? Ini antara kelebihan yang Allah akan bagi kat Bani Israel ni. Dan diorang ni memang banyak nabi, daripada Nabi Nuh sampailah ke Nabi Isa AS, memang nabi dipilih pada keturunan diorang ni. Memang diorang ni antara nabi dikeluarkan untuk betul dengan perangai diorang yang tak berapa nak betul ni lah kan. Tapi diorang ni, hobi diorang pula menyusahkan nabi, hobi diorang pula berdebat dengan nabi. Diorang ni kaum yang banyak tanya, diorang banyak benda yang diorang tak puas hati. Diorang banyak. Hari ni kalau kita banyak sangat persoalan, banyak sangat debat, banyak sangat kita tak puas hati dengan ulama', dengan ustaz-ustaz kita tengok kita ikut kaum siapa punya perangai. Dan diorang ni dah tengok macam-macam mukjizat Allah, tapi ada je benda yang diorang tak puas hati, ada je benda dia nak tengok. Dia pernah minta kat Nabi Musa, wahai Musa, kami nak tengok macam mana muka Allah, macam mana wajah Allah. Diorang punya minta. Ini Bani Israel punya perangai. Jadi inilah nak ceritakan perangai Bani Israel ni. Memang pada dulu Allah dah cerita, dan perangai diorang ni pelik-pelik, tak bersyukur dengan Allah lah. Diorang ni banyaklah diorang batalkan perjanjian diorang tak ikut perjanjian dengan Nabi-Nabi, dengan Allah. Kalau dengan Nabi, dengan Allah pun diorang tak ikut perjanjian, apa lagi perjanjian kejahatan senjata lah apa benda. Memang diorang ni, antara kaum diorang sendiri pun diorang asabiah, diorang berpuak, diorang tak nak bersama. Ini kan pula dengan Palestin, diorang nak kongsi negara dengan agama ni semua. Memang diorang ni, Allah tunjukkan contoh. Kalau kita ikut perangai diorang ni, memang inilah kaum yang Allah laknat. Dan diorang ni sebenarnya tak ada tempat kat muka bumi tu. Jadi tak dinafikan juga sebenarnya ada ahli kitab ni yang beriman atau Nabi sendiri kahwin dengan satu orang Yahudi. Jadi kita kena banyak syukur hari ni Allah bagi kita dekat Malaysia, dekat negara-negara yang alhamdulillah, walaupun ada masalah, dekat mana-mana ada masalah. Dunia ni memang tempat ujian, kaya pun ujian, susah ujian, sedih ujian, senang ujian, semua ujian. Jadi kita kena banyak syukur ke Allah SWT. Kalau kita tak syukur, kita sama macam kaum yang saya cerita tadi. Dan ingat, senang kita nak boykot. Hari ni isu kempen nak boykot Starbucks lah, boykot barang-barang Israel ni. Kita nak kutuk Israel, kita nak post pasal kekejaman dekat sosial media, senang. Sebab benda ni nafsu suka. Tapi kita nak boykot perangai orang Israel ni dalam diri kita ni, sebenarnya benda ni lah bertentangan dengan nafsu kita. Nak buangkan sifat bangga diri, sifat tak bersyukur dalam diri kita, ini sebenarnya yang susah. Jadi guys, ingat, buang, boykot perangai orang Israel dalam diri kita dulu, ikut sunnah Nabi, barulah kita boykot benda-benda luar ni. Supaya bila dalam kita dah diboykot dengan perangai orang Israel, dengan sifat-sifat perangai diorang ni, insya-Allah dengan sendiri ni kita akan boykot benda-benda luar ni lah pasal Bani Israel ni. Jadi itu saja guys, semoga apa yang korang dengar ni korang dapat faham tentang sejarah keturunan Bani Israel. Itu saja, stay in style, keep the faith. Assalamualaikum.